Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan pembentangan subjek Fasi 1073 Al-Madkhal li Ilmi Usul Al-Fiqh. Tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah contoh lafaz-lafaz suruhan dalam Al-Quran. Pensyarah kami adalah Ustaz Muhammad Rashidi bin Ali. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Haziq bin Muhammad Nazri, Luqman Hanif bin Husin, Muhammad Asnawi bin Muhammad Arsyad, dan Ahmad Hamzalah bin Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan pembentangan tentang ayat suruhan dalam Al-Quran dengan pengenalan. Okey. Pengenalan tentang ayat suruhan dalam Al-Quran. Yang pertama, ayat suruhan dalam bahasa Arab bermaksud al-amr atau dikenali dengan ayat arahan atau yang dikenali dengan suruhan lah, yang menerangkan tentang satu perintah yang penting daripada Allah SWT dan wajib ke atas kita setiap orang Muslim ini untuk menunaikan perintah-perintahnya. Yang kedua, ayat suruhan ini juga telah dibahaskan oleh para ulama tentang perintah Allah SWT, yang mana ayat suruhan ini terbahagi dalam dua bentuk, iaitu suruhan dalam menunaikan perintahnya atau suruhan dalam meninggalkan larangannya. Yang ketiga, suruhan dan tegahan atau larangan ini juga berbentuk ajakan serta seruan moral untuk kesedaran setiap individu. Suruhan yang keempat, suruhan dalam Al-Quran. Suruhan dalam Al-Quran juga berbentuk seperti pujukan, kelebihan, peringatan, kebaikan dan keburukan. Jika tidak membuat atau kita meninggalkannya sesuatu perintah Allah SWT, maka ia akan menjadi satu balasan atau ancaman di akhirat kelak. Yang terakhir, pada asasnya setiap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW membawa kepada hukum wajib. Setiap apa suruhan daripada Allah SWT adalah wajib, dan yang diperintahkan oleh Nabi adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khairatu min amrihim." Maksudnya, dan tidak sepatutnya bagi orang lelaki dan perempuan yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu arahan untuk memilih atau sesuatu yang lain buat diri mereka. Dari ayat ini kita dapat perlu taat setiap perintahnya. Okey, yang terakhir saya akan terangkan ayat suruhan merupakan satu asas hukum syarak, kerana melaluinya kita dapat memahami dan mengeluarkan sesuatu hukum, walaupun pada dasarnya hukum asal bagi setiap perintah adalah wajib. Di sini kami akan menghuraikan dengan lebih jelas dan terperinci perbahasan mengenai ayat suruhan dalam Al-Quran. Baiklah, kita masuk kepada isi yang pertama. Isi yang pertama adalah kepelbagaian lafaz amar dalam Al-Quran. Penggunaan kata amar boleh dikategorikan menjadi dua, iaitu secara hakiki yang mengandungi makna perintah atau majazi yang mengandungi makna lain selain perintah, dan keluar dari makna asalnya, iaitu asal dari amar adalah untuk mewajibkan, seperti lafaz aqimus solah. Dalam lafaz ini ada kewajipan untuk mendirikan solat. Yang kedua, lafaz amar untuk suruhan bersifat mendidik, yakni irsyad, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tentang apa yang sebaiknya dilakukan seseorang setelah berlangsung hutang piutang. Di dalam lafaz wastashhidu syahidaini, ayat ini mendidik umat untuk mendatangkan dua saksi pada saat berlangsung transaksi hutang piutang untuk kemaslahatan mereka. Yang ketiga, lafaz amar untuk tahdid atau digunakan untuk menakut-nakutkan. Contoh dalam surah Ibrahim ayat 30,
Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Meskipun dalam ayat ini mengandungi kata amar, tetapi ianya tidak mengandungi apa-apa tuntutan. Baiklah, insyaAllah saya akan meneruskan pembentangan ini dengan isi yang kedua, iaitu berkenaan dengan kata-kata perintah ataupun lafaz perintah yang datang selepas daripada larangan. Pada dasarnya, setiap perintah Allah SWT dan Rasulnya SAW membawa kepada hukum wajib. Namun dalam kes ini, Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan berkata, para ulama' yang menyatakan bahawa kata perintah menunjukkan kepada hukum wajib telah berbeza pandangan terhadap kata perintah terhadap sesuatu yang datang selepas larangan dan pengharaman terhadapnya. Terdapat 3 faktor dalam menyelesaikan isu ini. Yang pertama, golongan Al-Hanabilah menyatakan bahawa ia menunjuk kepada hukum harus. Faktor yang kedua, manakala majoriti ulama Al-Hanafiyah pula berpendapat kata perintah yang datang selepas larangan membawa kepada hukum wajib, sama sahaja keadaannya seperti kata perintah yang datang tanpa didahului dengan larangan sebelumnya. Yang ketiga, manakala sebahagian ulama Hanabilah, dan ia juga merupakan pendapat Al-Kamal bin Al-Humam dari kalangan ulama Al-Hanafiyah menyebut kata perintah yang datang selepas dari larangan mengangkat hukum larangan tersebut. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, jelas bagi aku bahawa pendapat yang terakhir adalah lebih hampir dan dekat kepada penerimaan, iaitu pendapat yang mengatakan kata perintah yang datang selepas daripada larangan mengangkat hukum larangan tersebut. Ini kerana ia ditunjukkan oleh istiqra', iaitu proses penelitian kepada nas-nas yang warid padanya, arahan-arahan dan juga larangan-larangan. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan slot berikutnya, iaitu isi yang ketiga, di mana saya tajuk saya iaitu kedudukan sirah al-amar menentukan kedudukan sirah al-amar yang datang selepas tegahan ataupun pengharaman. Untuk kita menentukan kedudukan hukum itu berdasarkan sirah al-amar yang datang selepas tegahan ataupun pengharaman, terdapat 3 ulama yang terdapat 3 pendapat dari kalangan ulama-ulama. Yang pertama, menurut ulama Asy-Syafi'i, Al-Hanabilah dan sebahagian Al-Malikiyah. Pada uruf syarak kesepakatan ulama, kebiasaannya perintah-perintah yang datang selepas tegahan ataupun pengharaman menunjukkan kepada hukum harus. Contoh kita petik dari firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza halaltum fastadu. Maksudnya, apabila kamu menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Okey, ayat ini mengandungi sirah al-amr, iaitu perkataan fastadu. Maka ulama pun berselisih berpendapat dari segi kedudukan sirah ini sama ada hukumnya wajib ataupun harus. Sedangkan kita tengok dari ayat sebelumnya, iaitu ayat 1, menunjukkan pengharaman hukum berburu, iaitu firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairu muhillis shaidi wa antum mahrum. Maksudnya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, maksudnya dari haji ataupun umrah. Persepakatan ulama ini menyatakan bahawa perintah berburu menunjukkan keharusan sahaja, tidak menunjukkan perintah wajib. Okey, kita pergi ke contoh yang lain. Okey, contoh yang lain kita dapat dilihat melalui firman Allah pada surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maksudnya, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini pun merupakan satu ayat yang datangnya selepas pengharaman berjual beli. Ketika panggilan azan solat Jumaat ataupun solat Jumaah, sirah al-amr
Ini menunjukkan hukum harus mengikut kesepakatan ulama walaupun datangnya selepas pengharaman jual beli. Dalam maksud lain, hukum jual beli menjadi harus selepas kita menunaikan solat Jumaat. Alhamdulillah, saya akan teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu isu dan contoh ayat suruhan dalam Al-Quran. Berikut tentang contoh lah. Saya akan keluarkan contoh. Berikut saya akan nyatakan beberapa isu dan contoh berkaitan dengan pembentangan ini. Tentang ayat suruhan dalam Al-Quran ini, saya akan keluarkan 3 contoh. Sesempat semungkin saya keluarkan sehabisnya. Namun kalau tidak sempat, saya akan keluarkan seberapa mungkinlah. Yang pertama, hukum berjual beli ketika solat Jumaat. Seperti yang kita ketahui, hukum berjual beli ketika azan Jumaat berkumandang adalah haram. Hukumnya adalah haram ketika azan berkumandang. Hal ini jelas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Maksudnya Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, apabila berkumandang azan untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu menuju kepada zikrullah dan tinggallah jual beli. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Maka pada perkataan tinggallah jual beli menunjukkan kepada keharaman perbuatan berjual beli sahaja azan Jumaat berkumandang. Maksudnya dalam ayat ini, haram kita berjual beli ketika azan berkumandang, dan selepas azan berkumandang, selepas kita solat Jumaat, kita tunaikan solat Jumaat, maka perbuatan itu diharuskan dan disunatkan. Ia menjadi satu pahala dan tidak hukumnya bertukar daripada haram kepada kebaikan. Yang kedua, saya akan mengeluarkan satu contoh, iaitu isu dan contoh ini tentang hukum mengadakan hubungan suami isteri sebelum bersuci dari haid. Isu ini juga menjadi satu perbahasan penting dalam fuqaha. Ini kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuhunna hatta yatahunna. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati mereka, iaitu isteri-isteri yang dalam keadaan haid, sehinggalah mereka bersuci daripada mani junub. Surah Al-Baqarah ayat 222. Maka jawapan bagi kedua-dua masalah ini, saya ada 3 contoh, namun tidak sempat. Saya akan bahaskan 2 sahaja tentang masalah ini dengan melihat kepada petunjuk yang dibawa oleh ayat-ayat perintah. Para ulama telah menyatakan bahawa kata-kata perintah menunjukkan kepada hukum wajib dan apa yang dilarang adalah haram. Setelah kita dapat mengambil ayat perintah sebagai hukumnya adalah wajib. Jazakallah. InsyaAllah saya akan mengakhiri pembentangan ini dengan sedikit ulasan ataupun kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, pada dasar lafaz arahan ini membawa kepada hukum wajib, namun ianya berubah pada beberapa situasi. Antaranya apabila lafaz arahan itu berada selepas daripada lafaz larangan, maka hukum lafaz arahan itu tadi mengangkat lafaz larangan tersebut. Selain itu, lafaz arahan juga terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu hakiki yang bermakna wajib dan juga majazi yang membawa makna selain daripada hukum wajib. Maka secara tuntasnya, jelaslah bahawa menuntut ilmu itu adalah amat penting dan ianya diwajibkan bagi seluruh umat Islam agar kita dapat mengetahui tujuan sesuatu perkara itu berlaku. Baiklah, sekadar itu sahaja daripada kumpulan kami. InsyaAllah kita doakan supaya kita diberikan kekuatan untuk terus menuntut ilmu dan diberikan kefahaman dalam mempelajari sesuatu ilmu itu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.